الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Kitab Pedoman Surat 28. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Keenam, makmum yang tidur ia makmum di dalam tasyahud awal, yang tetap punggungnya punggung makmum tetap dengan tempat duduk. Ini kita sambung, maknanya masalah yang keenam, yang mana daripada beberapa sebab yang diuzurkan oleh syarak, seseorang yang tertinggal daripada imam dibenar kepadanya tertinggal dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Maka 1, 2, 3, 4, 5 yang sebelum ni itu masalah tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mutaakhirin, maknanya ulama mutaakhirin ni ulama yang selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dia panggil ulama mutaakhirin di dalam fiqh. Selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang tu dia panggil ulama mutaakhirin. Sebelum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dia panggil ulama mutaqaddimin. Imam Nawawi, Imam Rafi'i sendiri itu waktu khilaf ulama. Ada kata dia tu masuk dalam ulama mutaqaddimin, setengah lagi kata dia tu ulama mutaakhirin. Tapi dia dua-dua ulama tu, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ni ialah sempadan dia. Sempadan di antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Maka masalah 1, 2, 3, 5 hingga yang dulu 1, 2, 3, 4, 5 yang tu tidak ada khilaf. Dengan maknanya masalah yang 5 tu muafiq. Bila muafiq, dia kena pelapis Fatihah dia diusulkan, maknanya tertinggal seseorang tadi dengan 3 rukun yang panjang-panjang. Yang tu tidak ada khilaf. Ittifaq ulama, maknanya di atas 5 masalah itu. Lalu itu masuk yang ke-6. Ini khilaf. Ke-6, makmum yang tidur ia makmum. Makmum yang tidur di dalam tasyahud awal, yakni dia tidur pada ketika duduk tasyahud awal. Itu maksud di dalam tu. Yang ke-6, makmum yang tidur ia makmum
dia tidur tu di dalam tasyahud awal, yakni pada ketika dia duduk tasyahud awal. Dia tidur. Tidur maknanya hilang. Hilang ingatan dia, tak khabar, tu panggil tidur. Ini alamat setengah daripada orang yang lemuk iman. Sebab apa? Sebab dia tidur dalam sembahyang. Kerana sedangkan sembahyang ni kita munajat dengan Allah. Kita duduk munajat dengan Allah, duduk mengadu kepada Allah, duduk minta kepada Allah, duduk minta mohon doa kepada Allah. Tiba-tibanya tidur. Tidur dalam sembahyang. Maknanya orang ni alamatnya iman dia tidur. Duduk munajat dengan Allah lagi dia boleh tidur. Ini keenam, masalahnya makmum yang tidur ia di dalam tasyahud awal. Dia tidur pada ketika duduk di tasyahud awal. Duduk tu, manakala dia tidur di tasyahud awal, duduk dia tu duduk yang tetap, punggungnya punggung makmum. Duduk yang tetap punggung, yakni duduk yang tetap papan punggung dia. Tetap papan punggung dia dengan tempat duduk. Dia duduk dalam tasyahud awal tu. Dia duduk mana papan punggung dia tetap, tak terbuka, dengan tempat duduk. Lalu maka tiada jaga ia makmum. Maka tiada jaga ia makmum, tak sedar ia makmum daripada tidurnya, tidur makmum. Dah dia jenaka, dia tidur dalam tasyahud awal. Keadaan dia tidur tu pula papan punggung dia tetap, maknanya kaki dia tu duduk bawah papan punggung betul lah. Tetap papan punggung lagi. Dah dia tidur, maka tiada jaga, tak sedar ia makmum daripada tidurnya, melainkan baru dia sedar, baru dia jaga, baru dia khabar daripada tidur dia dalam tasyahud awal tu. Walha, yakni padahal imam bagi makmum tadi tu rukuk, yakni rukuk dah. Rukuk dah maknanya rukuk pada rakaat yang ketiga. Itu masalahnya. Ada tasyahud awal, maknanya rakaat kedua. Nego dia dalam tasyahud awal. Bila dia tidur, tak khabar, tiba-tiba sedar imam tu rokok lah. Rokok yang keberapa tu? Rokok untuk rakaat yang ketiga. Imam dia sedar, dia bangun. Satu. Atau hampir rokok. Makna katanya, maka tiada sedar ia makmum daripada tidurnya, melainkan baru dia sedar. Walha imamnya, hal keadaan imamnya hampir rokok. Imam nak rokok dah, nak rokok lah dah. Habis dah baca surah, maknanya surah apa ni, surah tak kira dah surah mana-mana. Nak habis dah, nak rokok dah ni, nak hampir rokok dah ni. Dia sedar, dia pun bangun derah-derah. Kerana dia bangun, sebab dia tidur tadi tu. Jawabnya, maka tiada sempat ia makmum yang tidur tadi tu membaca Fatihah habisnya. Dia tak sempat nak habis baca Fatihah dia. Sebab apa tak sempat? Dia tidur. Tidur mana? Di tasyahud awal. Sedar-sedar imam rokok, ataupun sedar-sedar imam habis dah baca surah yang kedua tadi tu, sunat hay'ah. Nak rokok dah imam ni, dia bangun tu, maknanya dia nak habis Fatihah tu, tak sempat dah lah. Ini masalah yang keenam. Jadi masalah yang keenam orang ni, masalah yang keenam ni hukumnya khilaf. Khilaf dengan maknanya kata setengah. Masalah yang keenam orang tidur dalam tasyahud awal ni masbuk. Masbuk. Bila masbuk, dia kena bangun terus rokok dah. Dah masbuk. Dah masbuk, maka dia kena rokok. Kata setengah laginya, dia tu muwafiq. Bila muwafiq,
Maknanya di dia 3 rukun yang panjang-panjang. Itu kata setengah. Itu dia bagi tahu kepada kita di bawah. Itu dia cerita masalah. Dia nak bilang. Itu masalah yang ke-6 ni ada berlaku khilaf. Ke-7, makmum yang mendengar ia makmum. Ke-7, makmum yang mendengar ia makmum. Dia dengar akan takbir imamnya, imam bagi makmum. Masalah yang ke-7, seseorang imam dan seseorang makmum yang mana dia dengar akan takbir imam dia. Dengar takbir. Takbir maknanya lafaz Allahu Akbar tu. Allahu Akbar tu nama dia nya takbir. Itu jenis nama dia. Jadi takbir sini maknanya takbir intiqalat. Takbir nak berpindah rukun kepada rukun. Dia panggil takbir intiqalat tu maksudnya. Jadi yang ke-7, masalah yang ke-7, makmum yang mendengar ia makmum akan takbir imamnya. Dia dengar takbir bagi qiyamnya, qiyam bagi imam. Dia dengar takbir imam nak naik kepada qiyam. Ini masalah mana ni? Rupa masalah yang ke-7. Rupa masalahnya bagi imam dan seseorang makmum di dalam sujud yang kedua di rakaat kedua. Ni masalahnya. Masalah kita makmum dan imam sama-sama duduk sujud yang kedua. Rakaat ke berapa? Rakaat kedua. Ini masalah yang ke-7. Dah kita sama-sama dengan imam duduk sujud rakaat yang kedua ni. Lalu tu dia dengar imam takbir Allahu Akbar. Manakala dia dengar imam takbir intiqalat dengan kata Allahu Akbar dan sujud yang kedua, ada apa rakaat yang kedua? Ada tasyahud awal. Ada tasyahud awal. Nak jadi masalahnya tiba-tiba imam tu dia dengar takbir intiqalat, imam kata Allahu Akbar tu, kalau kira-kira kena tasyahud awal, nyot lupa imam tadi. Imam tadi terus bangkit kepada qiyam. Ataupun imam tu nak test makmum dia mengaji ke tidak. Dia sengaja sengeling, dia pisah pakai naik tu kepada qiyam. Dia tak baca dah maknanya tasyahud awal. Kerana tasyahud awal tu tak wajib. Bila tak wajib, tak ada apa-apa lah tinggal tadi tu. Dia nak teh makmum dia terus naik kepada maknanya kepada qiyam. Ini masalah yang ke-7. Jadi makmum ni dia dengar takbir imam dia, imam tu dia takbir, dia kata Allahu Akbar, pindah bagi qiyam. Dia nak berpindah kepada qiyam. Lalu maka sengka ia makmum. Maka sengka ia makmum akan takbir, akan kata imam tadi Allahu Akbar tu bagi duduk tasyahud. Dia duduk ingat ke muka rakaat yang kedua ni, duduk sujud yang kedua ni dah kata Allahu Akbar, duduk sengkanya maknanya imam tu nak duduk tasyahud lah, berpindah Allahu Akbar tu. Kata Allahu Akbar tu dah duduk tasyahud awal. Maka duduk makmum bagi tasyahud awal. Maka makmum tu pun duduklah tasyahud awal. Ini masalah maknanya mungkin bagi perempuan muslimat atau dia tak nampak imam, tak nampak perpindahan, maknanya dengan mata dia, tak nampak makmum di hadapan dia, ataupun orang buta, katakanlah buat masalah. Lalu tu dia sentuh imam, apa ni, dia sentuh imam duduk tasyahud awal. Maka duduk makmum bagi tasyahud awal. Tiba-tiba dan takbir pula. Dan takbir pula imam bagi rokok. Imam pula takbir sekali lagi Allahu Akbar. Imam rokok dah. Moga tadi dia qiyam terus. Imam duduk sengkau, dia duduk tasyahud awal, dia tak nampak ni. Imam pun takbir sekali lagi Allahu Akbar. Dia duduk sengkaunya
Maknanya imam takbir untuk baru nak berdiri pada rakaat yang ketiga. Lalu tu, maka sengkalah ia makmum akan takbir bagi berdiri daripada tasyahud, yakni kepada qiyam rakaat yang ketiga lah. Manakala dia dengar sekali lagi tu. Kemudian lepas begitu, lepas maknanya dia sengka imam tadi tu kata Allahu Akbar untuk berdiri kepada qiyam daripada tasyahud, kemudian nyatalah lepas daripada tu baru dia tahu, nyata dengan makna tahu. Kemudian nyatalah, tahulah bagi makmum tersebut, tahu nyata bahawa takbir imam itu bagi rokok. Rupa-rupanya takbir imam kepada rokok tu. Ayat ni bukan pada qiyam. Lalu tu, maka tiada sempatlah ia makmum baca Fatihah lagi. Dia bangun-bangun tengok imam rokok dah. Rupa-rupanya dia sengka imam Allahu Akbar untuk bangun kepada qiyam. Rupa-rupanya imam dah rokok dah. Dia tak sempat dah lah. Sebab apa tak sempat? Dia duk sengka tadi permulaan manakala sujud yang kedua, imam Allahu Akbar untuk tasyahud awal. Rupa-rupanya dah imam tinggal tasyahud awal, mungkin terlupa ataupun sebaliknya sengaja. Rupa-rupanya kali kedua ni imam rokok dah. Dia bangun, baru nampak umpamanya. Nampak balik langsir kau tak kira. Baru nyata, imam rokok aku salah tak disengka rupanya. Dia tak sempat nak baca Fatihah. Maka hukum dia khilaf ulama. Khilaf ulama. Itu yang ketujuh. Ke-8, makmum yang lupa ia makmum. Ke-8, masalah yang ke-8, makmum yang lupa ia makmum. Seseorang makmum yang lupa akan diri makmum. Dia lupa diri. Lupa apa diri dia tu? Lupa dirinya jadi makmum. Bukan gila tak ni. Lupa diri sini ni, lupa diri dengan makna lupa diri jadi makmum. Dia tak ingat dia ke makmum dia ni. Dia lupa tu jadi makmum tu. Walhal ia makmum. Ketika dia lupa tu ia makmum ni di dalam sujud umpamanya, yakni misalnya dalam sujud. Dia lupa dalam sujud ni. Sujud yang kedua lah katakan. Maknanya sebab sujud ni maknanya boleh duduk lama, boleh duduk berdoa dan sebagainya. Dia dah ingat kot dia ni mayang sembahyang seorang. Rupa-rupanya dia makmum, dia lupa. Dia pun sujud lah, duduk berdoa koralik dan sebagainya. Kemudian teringat ia makmum, baru khabar, baru teringat. Lepas duduk sujud lama tadi tu, kemudian teringat ia makmum. Baru teringat, rupanya aku ni makmum. Tadi duk ingat aku ni sembahyang seorang dalam sujud tadi tu. Baru ingat, aku makmum. Maka tiada berdiri ia makmum daripada sujud, tak berdiri, melainkan dia berdirinya imam bagi makmum tu rokok dah. Baru berdiri ketika imam rokok atau hampir rokok, yakni hampir rokok, yakni imam tu nak dekat pada rokok dah, baru dia bangun, baru dia ingat aku makmum rupanya. Dia bangun tengok imam rokok dah. Ataupun dia bangun imam habis dah baca surah, nak hampir kepada rokok dah. Ketika tu Fatihah dia tak sempat. Dia tak nak baca. Dia baru bangun ni. Sebab apa baru bangun? Tak teringat dia tu makmum. Duduk teringat kau dia sembahyang seorang. Sewaktu dia sujud lama, dia sujud. Maka biasanya dia nak suruh hitam dahi ni. Sujud lama umpamanya. Kalau sembahyang seorang begitulah dia ni. Ni nak buat contoh saja. Tiba-tiba rupa-rupanya dia ni duduk jadi imam orang. Duduk jadi makmum orang. Tiba-tiba bangun-bangun, imam dia duduk dalam keadaan rokok dah. Ataupun imam dia yang dia ikut ni hampir kepada rokok dah, habis dah suruh. Maknanya maka 3 masalah ini baru jawab. Jawab bagi 3 masalah 6, 7 dan juga 8.
Maka pada tiga masalah ini, tiga masalah mana? Masalah yang ke-6, masalah yang ke-7, masalah yang ke-8. Jaga tu masalah dia. Maka pada tiga masalah ini, masalah 6, 7, 8 ni, berlaku khilaf, yakni berlaku perselisihan pendapat ulama antara siapa? Antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Berlaku khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Dah khilaf kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam fiqh ni, Ibnu Hajar Al-Haythami. Kata Ibnu Hajar, ialah tiga-tiga masalah ni. Masalah yang ke-6, masalah yang ke-7, masalah yang ke-8 ni, hukumnya masbuk. Kata Imam Ibnu Hajar. Apa masbuk? Manakala masbuk, bacalah Fatihah qadar sedapat. Dia kena baca Fatihah qadar dia dapat lah. Lepas dia baca qadar dia dapat, kemudian rokok serta imam, dia rokok lah. Ada dia masbuk ni, teguh rokok ataupun baca qadar Fatihah qadar dapat, lalu tu dia rokoklah serta dengan imam. Rakaat kira sini. Jika dapat tetap serta imam, dia nak kira rakaat tu. Hukum dia masbuk. Dapat kedok rakaat tu, dikira di sini. Jika dapat tetap, yakni jika dapat tamakninah serta imam, yakni serta imam di dalam rokok lah. Kalau dia dapat tetap Allahu Akbar rokok sekali, dan maknanya sempat tamakninah dengan imam dalam rokok, jawab nescaya dapat rakaat. Yakni nescaya dapatlah rakaat tersebut. Satu. Dan jika tiada, yakni jika tiada dapat, jika tiada dapat tetap, jika tiada, yakni jika tiada dapat tetap, tiada dapat tamakninah, yakni serta imam di dalam rokok, tambah banyak. Dan jika tiada, yakni tiada dapat tetap, tiada dapat tamakninah, yakni serta imam di dalam rokok, jawab maka tiada dapatlah rakaat. Kalulah maknanya dia tak sempat nak tamakninah dengan imam di dalam rokok, jawabnya tak dapat rakaat lah. Bila tak dapat rakaat, maka mendatanglah ia makmum yang masbuk. Maka mengerjalah ia makmum yang masbuk tu kerja-kerja akan rakaat, yakni akan satu rakaat. Bila dia kerja satu rakaat tu, kemudian daripada salam imam, lepas imam beri salam, dia kena bangun tambah satu rakaat. Sebab dia walaupun masbuk, tapi dia tak sempat nak tamakninah serta imam di dalam rokok. Sebaliknya kalau sempat tamakninah serta imam dalam rokok, ayat tu tak ada masalah. Ayat tu maknanya dapat rakaat. Yani maknanya dia tu dan nak tamakninah dengan imam dalam rokok, maka kena tambahlah. Kena tambah. Tu kata siapa ni masbuk ni? Kata Imam Ibnu Hajar. Dan berkata Syekh Ramli, kata pula Syekh Ramli, Imam Ramli, ialah tiga masalah ni hukumnya muwafiq. Muwafiq orang ni. Tiga masalah 6, 7, 8 ni. Dan berkata Syekh Ramli, kata Imam Ramli, ialah muwafiq. Siapa muwafiq? Tiga-tiga masalah ini, yakni pada tiga-tiga masalah ini. Masalah makmum bertidur dalam tasyahud awal, masalah makmum yang dengar takbiratul ihram, takbir intiqalat imam tapi maknanya dia silap sengkau. Yang ke-8 pula makmum lupa dia jadi makmum. Tiga-tiga masalah ni Imam Ramli kata dia tu muwafiq. Dah muwafiq tafriq, maka membaca ia makmum yang tiga-tiga masalah ni, dia kena baca akan Fatihah sempurna Fatihah. Maknanya dia kena baca Fatihah berhabis. Bagi masalah yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Dah dia tu muwafiq kena baca berhabis.
dan dimaaf ketinggalan dengan imam. Dimaaf, diuzurkan dia ketinggalan dengan imam, dimaaf pada syarak, dia ketinggalan dengan imam, dia tinggal tu dimaaf tu 3 rukun yang panjang-panjang. Dimaaf dia 3 rukun panjang-panjang. Sebab apa tu dia dimaaf 3 rukun yang panjang-panjang? Sebab dikata muwafiq. Ini alasan dia. Alasan bagi Imam Romli. Dah kalau kira-kira orang ni masbuk lah. Kalau kira ditakrif, kerana apa masbuk? Sebab dia tak sempat kodak nak baca Fatihah, tak sempat masuk untuk dia baca Fatihah, masa tu tak sempat. Lalu tu kata Imam Romli, dia ni muwafiq juga ni. Ini alasan dia. Alasan bagi Imam Romli, walaupun tak bertepatan dengan takrif secara hakikat, ni alasan dia. Sebab dikata muwafiq 3 masalah ni kerana mendapat ia orang 3 masalah ni. 3 masalah ni lah 6, 7, 8 tu. Kerana mendapat ia, kerana sempat ia orang 3 masalah ni 6, 7, 8 ni, dia sempat masuk baca Fatihah. Dia sempat masuk baca Fatihah bila? Pada kira-kira sahaja. Pada kira-kira je dia tu sempat masuk Fatihah. Dengan maknanya pada hakikat sungguh sengotinya tak sempat dia tu. Sebagaimana dihukum Ibnu Hajar tadi, masbuk dia tu. Kerana dia tak ada masa untuk dia baca Fatihah dengan sempurna, tak ada masa tu, maka dia masbuk lah. Tiba-tiba kata Imam Romli 3 masalah ni muwafiq orang ni. Ada masa Fatihah di dia. Ada masa Fatihah di dia tu pada kira-kira sahaja. Ayat ni bukan pada hakikatnya, bukan pada maknanya takrif semati tu, tapi pada kira-kira. Apa maksud pada kira-kira? Bila dia sempat masa baca Fatihah, kata pada kira-kira bukan hakikat tu, jika ni jawapannya. Jika ia orang ni 3 masalah ni, makmum tersebut tu tiada tidur, bukan. Jika ia orang mana ni? Orang masalah makmum yang ke-6. Tu kait sila. Jika ia makmum yang ke-6, masalah yang ke-6 ni tiada tidur dalam tasyahud awal. Kalau dia tak tidur dalam tasyahud awal ni, hanya bangun berdiri serta imam, yakni pada masalah ke-6. Kalau dia bangun tu, kalau dia tak tidur lah, kalau kira-kiranya dia tidur ni. Kalau dia tak tidur, dia bangun terus bersama-sama dengan imam, dia ikut dengan secara normal, nescaya dapat sempurna ia makmum tersebut akan Fatihah. Sebab tu dihukum dia muwafiq tu. Sebab kalau dia tak tidur, andai katanya dia tak tidur tu, dia sempat maknanya baca Fatihah tu qada untuk mendapatkan bacaan Fatihah dengan sempurna tu dia dapat kalau kira-kira. Kalau dia tak tidur, ini alasan bagi Imam Imam Romli. Ini alasan dia tu masalah yang ke-6. Sebab tu dia hukum masalah yang ke-6 ni dihukum dengan muwafiq maknanya. Itu satu. Itu maksud kira-kira. Dia dapat faham tu. Dan jika tidak sama, ni mana pula ni? Ni masalah yang ke-7. Makmum yang dia dengar intiqalat takbir imam tadi tu, berpindah takbir imam kepada qiyam, tapi dia sengkanya maknanya dia sengka silap tadi tu. Dia sengka silap. Masalah ke-7 ni. Dan jika tidak sama, ni atas pada kata jika dia tidak tidur. Takdir kalamnya begini. Sebab dikata muwafiq, ni takdir kalam. Sebab dikata muwafiq bagi kata Imam Romli ni kerana mendapat ia orang tersebut tu masa baca Fatihah pada kira-kira. Mana pada kira-kira? Bila masa masalah yang ke-7 ni, dia sempat masa baca Fatihah pada kira-kira. Dan jika tidak sama, jika tidak sama, jika tidak tukar, itu sama dengan makna tukar. Kalau dia tidak tertukar atas makmum yang ke-7 ni, takbir imam, dia silap sengka tadi tu,
Nescaya ia baca Fatihah selalu serta imam. Tentulah dia akan bangun teruslah. Tadi dia duduk silap sekor. Imam takbir Allahu Akbar, bangun rukuk daripada sujud yang kedua naik kepada rakaat yang ketiga. Dia tinggal tasyahud awal. Dia dah ingat ke makmum, mak imam nak duduk tasyahud awal, tiba-tiba dok terus naik kepada rakaat yang ketiga qiyam. Tu dia tukar situ. Kalau dia tak tukar, nescaya ia baca Fatihah selalu serta imam dan sempurna baca Fatihah pada masalah ketujuh. Itu kan panggil pada kira-kira, bukan pada hakikat. Kalau hakikat, orang tersebut panggil masbuk. Sebab apa masbuk? Tak sempat masuk untuk baca Fatihah. Itu. Tapi Imam Ramli kata muafiq dia. Sebab apa muafiq? Kalau dia tak sama, kalau dia tak tukar takbir tadi tu terus bangun kepada qiyam ikut imam, tinggal duduk tasyahud awal, dia tu sempat nak baca Fatihah selalu, serta dia sempurna ke baca Fatihah tu sempat. Ini pada masalah ketujuh. Habis. Dan jika tiada lupa ia makmum. Ayat ni masalah yang ke-8 pun. Takdir kalamnya. Sebab dikata muafiq kerana mendapat ia orang, ia makmum masa baca Fatihah pada kira-kira ni. Untuk masalah yang ke-8-nya, jika tiada lupa ia makmum, kalau dia tak lupa akan diri seseorang tadi makmum tu, ialah makmum pada masalah ke-8, nescaya berdiri ia makmum yang dikatakan lupa tadi itu serta dengan imam. Dia akan berdiri teruslah dengan imam dan membaca akan Fatihah sempurna Fatihah. Tentu dia tu sempat untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Sebab itulah masalah yang ke-8 tu pun dikatakan dia tu muwafiq di sisi Imam Ramli. Habis maksudnya khilaf di kalangan ulama bagi masalah yang ke-6, masalah yang ke-7, masalah yang ke-8. Jadi kita kalau berlaku masalah ke-6, ke-7, ke-8 kepada kita boleh pilih. Kena ingat masalah. Kalau kita nak pilih Imam Ibn Hajar, tunggu kepada rokok. Maknanya kita termasuk. Kalau kita nak pakai, nak ikut pendapat Imam Ramli, kita tu muwafiq, kena baca sudah Fatihah di kita 3 rukun yang panjang-panjang. Ini 6, 7, 8 khilaf ulama. Boleh pilih di kita. Itu nak pada ilmu tadi tu. Nak pada ilmu. Kena ingatlah ni. Kena ingat. Balik hafal. Habis. Alhasil. Kesimpulannya, kata tuan kitab kita ni, dapat masa baca Fatihah pada takdir, yakni pada kira-kira tu, yakni bukan pada hakikat lah. Pada takdir maksudnya pada kira-kira, bukan pada hakikat. Alhasil kesimpulannya dapat masa baca Fatihah pada takdir, pada kira-kira, pada masalah 3 masalah ini ni di sisi Imam Ramli. Yang inilah yang dikatakan maknanya alasan bagi Imam Ramli yang dikatakan dapat masa baca Fatihah pada kira-kira di masalah 3 ni, 6, 7 dan 8. Ke-9 makmum yang berhenti ia makmum, kemudian daripada imamnya berdiri. Wallahu a'lam wa a'lam. Pada kira kalau dia tu, jadi kalau dia bangun sebagai muwafiq, itu dia akan pendapat Syirazi. Dia bangun sebagai muwafiq, dia baca Fatihah tu perlu habis untuk dapatkan 3 rukun. Kan andai kata dia baca Fatihah tu pula, imam tu pula dah rukun yang ketiga,
kalau dia habiskan Fatihah tu, imam tu habis masuk rukun yang keempat. Mana dia tinggal 3 rukun yang banyak. Kerana masalah dia Dia tinggal dah imam kan, dia rukun kan. kalau dia pakai Imam Ibn Ramli, Imam Ramli. Dia pakai Okey. Imam Ramli. Dia kena sudah Fatihah dia. Jadi dia sudah Fatihah. Okey. Tapi Imam ahli kalau dia sudah 3 rukun. Fatihah tu, imam tu dia sepatutnya tak boleh lepas 3. Okey. Menjadi masalah macam dulu, dia kena pilih. Dia kena pilih. Nak ikut ke ataupun nak mufarakah sembahyang seorang. Kalaulah dia tak pilih, tiba-tiba imam rokok, batal sembahyang dia. Batal lah. Batal dah. Ni kembali pada hukum dulu ni. Kembali pada hukum dulu. Maksudnya kalau dia dah guna pendapat Syekh Ramli tu pun, dia kena, kalau imam tu dah lebih 3 rukun, dia kena pilih. Dia kena mufarakah ataupun dia nak lagu rakaat tadi. Lagu rakaat. Jadi lagu. Dan lagu ikut nanti tambah rakaat. Boleh tukar macam tu. Betul. Jadi gitu. Dia boleh pilih masa imam tu qiyam. Dia pilih. Kena pilih. Kitab Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Muka surat yang pertama lagi dia. Muka surat yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. I'lam. Itu i'lam tu. Bukan a'lam. A'lam jadi isim tafdhil. Ini maknanya i'lam. I'lam. Itu fa'lam. Itulah. Itu maknanya hamzah tu duduk bawah boleh jadi. Tukar. I'lam. Artinya. Arti i'lam tu lah. Ketahui olehmu. Itu terjemah. I'lam terjemahnya ketahui olehmu. Makna dia apa? Utlubul wa ta'allam hatta ta'allam. Tu panggil ketahui olehmu. Dengan maknanya tuntut cari olehmu serta tuntut belajar olehmu. Cari olehmu hatta ta'allam, sampailah kamu tahu, sampailah kamu gerti, sampailah kamu faham. Itu maksud ketahui oleh. Kena tuntut cari. Kena cari ilmu maknanya. I'lam artinya ketahui olehmu ya talibal ilmi. Hei penuntut-penuntut ilmu ataupun mereka-mereka yang zakarah kitab dia atau kiralah. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya derhaka perempuan akan suaminya, suami bagi perempuan itu. Yakni kita buat satu-satu perkara yang menyakiti suami itu, telah memberi fatwa, telah memberi petua, telah memberi hukum oleh beberapa ulama. Apa hukumnya? Yaitu hukum, iaitu fatwa. Fatwa apa? Fatwa ke atas perempuan yang derhaka kepada perempuan, derhaka kepada suami itu. Ini kena jaga ibarat ni. Kita ni tak ada payah ni. Jaga ibarat, topik molek, maknanya sekira-kira kita topik tu kita faham kepada kita dan kita boleh nak menyampaikan kepada orang lain.
Tu dobit gitu. Kita dulu gitu, zaman-zaman kita mengaji dulu. Di Pondok Pasir kita mengaji kitab ni dengan Ustaz Halim. Ustaz Halim Derani di Pondok Pasir Tubuh. Tiap-tiap lepas asar kita mengaji dengan dia, khatam dengan dia. Kita topik comel. Topik dia comel, adanya topik sebagaimana dia sebut. Akan dia rujuk mana, iaitulah kita topik rujuk kepada mana. Tu kita topik molek-molek. Kira-kira kita topik tu klik nanti kita boleh baca. Kita boleh nak buat mengajar seolah-olah. Tu cara dia nak suruh kita malah. Kita topik molek, sudah mengaji, kita duduk dalam bilik sore-sore. Kalau kita kan balik daripada lepas asar terapa rumah, kita buka balik. Bila kita buka, kita baca seorang-seorang. Lam artinya arti. Kita baca seorang. Kita baca, kita tulis tu. Nak suruh mahir kita. Sebab kita ni mudah. Kita jaga domain, kita jaga dobit, maknanya tak lama boleh mengajar, pakak-pakak boleh mengajar set-set kita. Maknanya tak mengajar, tutup dalam pondok Romi. Mana tak ada habis. Mengajar muhimmah belakang pokok itu. Surah tu muhimmah dia tu. Dia tu bolok surah tu bolok. Tak ada orang dalam malai-malai di pondok kita. Pakak-pakak boleh mengajar belakang. Mengajar pun kita muhimmah. Mudah kita. Tapi kena jaga, maknanya tu dia tu. Apa dia panggil? Domain dan sebagainya. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya derhaka perempuan akan suaminya, suami perempuan tu telah memberi fatwa, telah memberi hukum oleh beberapa ulama. Telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitu fatwa ulama terhadap derhakanya perempuan isteri kepada suami itu setengah daripada dosa yang amat besar. Sebahagian ataupun jumlah daripada dosa yang amat besar. Ini bukan dosa kecil dah ni, dosa besar terhadap perempuan isteri yang derhaka kepada suami dia. Isteri yang buat maksiat kepada suami dia. Jadi isteri perempuan yang bergelar isteri ni yang derhaka kepada suami dia, dia ada dua cas. Cas yang pertama, dia derhaka, dia buat maksiat pada suami dia. Dia derhaka, dia maknanya tak dengar kata suami dia. Dia langgar perintah suami dia. Itu panggil derhaka pada suami. Cas yang pertama. Cas yang keduanya, maknanya dia tu automatik derhaka kepada Allah. Dua cas dia. Nampak macam satu tu, nampak macam derhaka pada suami, tak secara tidak langsung derhaka juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua dia terlekat. Dengan maknanya dia dosa dengan Allah satu, kerana Allah Ta'ala suruh dia taat pada suami dia. Tiba-tibanya derhaka, dosa dengan Allah. Satu laginya dosa dengan anak Adam. Mana anak Adamnya? Suami dia. Jadi dalam bab taubat sana, bila berdosa dengan anak Adam, kena minta maaf, baru Allah Ta'ala ampun. Itu jadi terlekat banyak kan? Jadi terlekat banyak di seseorang perempuan yang bergelar isteri, manakala dia derhaka kepada suami dia. Dua jah, derhaka pada suami satu, derhaka pada Allah secara tidak langsung. Telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitu fatwa ulama terhadap perempuan yang derhaka kepada suami itu setengah daripada dosa yang amat besar. Bukan dosa kecil tak. Bila dosa besar, maknanya dosa besar ni beza dengan dosa kecil, kata ulama. Dosa besar ni menggugurkan menjadi saksi. Itu beza dia. Adapun dosa kecil tak menggugurkan jadi saksi. Dan dosa besar ni dikiranya, maknanya dikira hukuman dia disebut oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bagi dosa besar. Tapi kalaulah nisbah dosa tu di pandangan Allah semuanya besar, tak ada kecil. Kira dosa besar, dosa kecil ni
di ulama fiqh. Maknanya bezanya orang buat dosa besar tak boleh nak jadi saksi. Adapun di pandangan Allah, di kita pula nak buat satu-satu maksiat, tak kira dosa besar, dosa kecil, besar belaka dosa. Bila dosa semuanya akan masuk neraka atas janji. Tak kira dosa besar, dosa kecil. Tu panggil. Cuma dosa besar, dosa kecil ni pula di antaranya dosa besar tidak ada maknanya dengan amal ibadat boleh terampun dosa besar, melainkan dua perkara saja. Mana di antaranya? Iaitulah kita mengerjakan haji, manakala haji itu pula yang mabrur, yang diterima. Hak ni boleh menghapus segala dosa. Apa maksud menghapus segala dosa? Dosa besar, dosa kecil. Tu haji mabrur. Lalu haji Morboro dan dia tak kira lah Nusantara tu, tu tak jadi tu. Tak mengampunkan dosa besar. Tak ampun dosa besar dengan kita mengerjakan haji, dan haji itu pula haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terapun dosa besar. Itu di antara. Dan satu lagi, dosa besar terampun dengan jihad fi sabilillah. Diperang, baru terampun dosa besar. Hak lain daripada tu tak ada lah. Hak lain maknanya wudu. Ada kata wudu, celah-celah jari kita keluar air gugur dosa. Tiap-tiap air titik dengan hadah kita mandi, hadah mandi junub dan sebagainya, gugur dosa. Langkah kaki ke masjid, langkah kaki ke majlis ilmu, satu dosa diampun dan sebagainya, terhapus-hapus semua tu. Tu terkait dengan dosa kecil. Itu dosa kecil. Ni dosa besar ni tak terampun ni dengan hak tu. Dengan ambil wuduk, sekadar ambil wuduk tu tak terampun bagi perempuan. Dengan kita mari majlis ilmu tu tak terampun dengan bagi perempuan yang derhaka kepada suami dia. Itu kena jaga ni. Kita tak jaga ni, kita buat rasa biasa-biasa je dengan suami kita. Kita maknanya kita tak ambil cakna mana, sebab kita kalih. Tak kalih sangat. Tu sokmo-sokmo dah, maknanya rasa tak macam dosa. Sedangkan dosa besar. Itu dosa yang amat, bukan dosa besar saja, dosa yang amat, dosa yang sangat-sangat besar. Ini kata maknanya telah memberi fatwa oleh beberapa ulama. Tu. Jadi derhakalah ia. Ada tu. Lalu tu mana rupa derhaka kepada suami akan isteri tadi kepada suami tu? Jadi derhaka lah. Ini dia nak taswir lah. Dia nak rupa masalah. Dan dia kata tadi, ketahui olehmu bahawa sungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu tu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, setengah daripada dosa yang amat besar. Mana? Mana rupa derhaka kepada suami tu yang telah memberi fatwa oleh ulama setengah daripada dosa besar? Tu kita jaga tu. Tulis boleh. Jadi derhakalah ia perempuan. Ini rupa dia. Jadi derhakalah ia perempuan sebab menegahkan akan suaminya, suami bagi perempuan. Dengan sebab menegah, yakni dengan sebab kita sekat, dengan sebab tepih, dengan sebab tak beri akan suaminya, suami bagi perempuan itulah dia tepih, dia tegah, dia sekat daripada mengambil kesukaan. Dia tepih, dia sekat daripada suami dia untuk mengambil kesukaan kepada diri perempuan tadi. Ini setengah daripada derhaka yang dosa besar. Kerana bagi suami maknanya isteri itu adalah tempat bagi suami untuk mengambil keseronokan, kesukaan dan kesedapan. Tiba-tiba dah isteri itu adalah tempat bagi suami nak ambil kesukaan, tiba-tiba dia tadi tu tak beri, dia tadi tu enggan, ataupun dia tepi, dia marah, tak kira lah. Asalkan dengan makna menegah tadi. Dia tak beri, maknanya suami dia tu untuk mengambil kesukaan ke atas diri dia. Dosa besar. Walaupun dalam haid dan nifah bagi isteri tadi. Tak boleh dia nak tegah. Tapi kata tak boleh nak tegah walaupun dalam haid dan nifah pada tempat-tempat dia.
Mana tempat-tempat dia hok bolehnya? Hok selain daripada antara pusat hingga lutut. Suami dia nak kenyik mana pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Maknanya tak bolehnya di antara pusat hingga lutut. Banyak lagi bahagian lain tu celah tiuk ada, batai hidu ada. Banyak orang boleh batai dah kira. Boleh nak ambil kesukaan di situ. Maknanya tak bolehnya di lutut ke atas sehingga pusat. Itu tak boleh. Ni atas kaum muktamad. Tak boleh tu berlapis. Kalau berlapis tak apa, tak berlapis tak boleh. Adapun kaum dhaifnya, tak bolehnya lubang kubur dan juga lubang lubur. Itu di antara kawasan tu, tu tak boleh. Itu kaum dhaif. Itu kaum dhaif. Adanya lutut kita boleh dah jamuh. Apa boleh dah jamuh dengan tak berlapis. Itu di atas kaum dhaif. Ini setengah daripada dosa besar. Tegah suami daripada mengambil kesukaan takmim. Sama ada kata mengambil kesukaan tu oleh suami dia tegah tu, sama ada dengan diwati kah, sama ada diwati kah, yakni sama ada dengan diwati kah, sama ada suami dia nak wati dia. Sebab tu tak comel mana panggil wati. Ini wati. Ini mestubuh, dia panggil stubuh kau. Itu tak comel mana. Sama ada dengan diwati kah atau lainnya, yakni atau dengan lainnya lain caralah. Sama ada tak kira lah. Atau lainnya atau seperti itu ya. Atau lainnya lain daripada wati. Mana? Contoh seperti menegah ia perempuan. Ini contoh kata lain selain daripada wati. Seperti menegah ia perempuan, dia tegah akan suaminya, suami bagi perempuan, dia tegah-tegah daripada menjamuh. Dia tak uwi jamuh, tak uwi tu lelaki dia cuik dan menyentuh. Tak uwi tu lelaki dia geseh. Tak kira lah, sentuh jamuh, geseh dan sebagainya. Sentuh geseh, sentuh jamuh dan sebagainya tu. Mana? Pada barang tempat, yakni pada barang mana tempat daripada badannya, badan bagi suami, badannya, badan bagi isteri tadi. Yang tak kira lah mana-mana pun, tiba-tiba dia tak bagi jamuh, tiba-tiba dia tak bagi sentuh. Tu dosa besar, setengah daripada derhaka. Sebab apa kata dosa besar? Kerana hadis Nabi SAW. Nabi sabda, iza da'ar rajul, apabila menyeru oleh suami, iza da'ar rajulu zawjatahu, apabila menyerulah, apabila panggillah oleh suami akan isterinya, isteri bagi suami itu, lihajatihi, untuk hajatnya, hajat suami. Apabila dipanggil oleh suami akan isteri untuk hajat suami, maksud hajat tu hajat khas lah. Masuk dalam bilik tidur tu. Itu hajat khas dia panggil. Apabila suami panggil dia, faltatihi, maka hendaklah, itu fi'il amal. Faltatihi, hendaklah datang ia perempuan kepada suaminya, suami perempuan selalu. Itu maksud faltatihi. Hendaklah dia pergi selalu pada suami, tak boleh tangguh. Wa in kanat ala tanur, sekalipun berada pada tempat pembakar roti, itu tanur, pada tempat pembakar roti, maksudnya pada tempat hok sulit-sulit. Itu tempat sulit kinayah pada kata tempat hok payah pun kena pergi juga. Apatah lagi tempat hok tak sulit, duduk depan TV ke, duduk makan wahepo ke, duduk makan wahani diu ke, duduk minum air kau tak kira, duduk susu anak kau tak kira. Ada suami kata no, siap, kena bersiap sedia lah. Kena jaga-jaga dah, kena pergi selalu. Kena tinggal. Itu panggil maknanya sekalipun tempat payah kena pergi juga. Duduk atas celik, duduk nukai maknanya, duduk buku lapu, kipah dan sebagainya. Isteri dia, tiba-tiba suami dia tak ada itunya mari minum, kena tunggu. Ataupun duduk atas mesin basuh, kena tunggu. Duduk atas dapur, duduk masuk air, tak kira. Duduk atas mari kabinet ke, kena tunggu. Ini di atas maknanya, walaupun sulit sekali mana pun, kena tunggu, kena pergi maknanya. Suami panggil, petik, mari. Itu makna dia. Ini sebab itulah
Maknanya setengah daripada derhaka dosa, derhaka yakni dosa besar bagi perempuan tadi tu. Tu di antara hadis lain, walaupun duduk atas bongkok utah sekalipun. Kalau kira atas bongkok utah nak buat lagu mana, nak hijab payah. Tu nak ayat nak payah sekalipun kena turun. Kena turun maknanya. Tu kena ikut. Ada apa yang disuruh oleh suami dia. Itu satu. So hadis lain lagi. Nabi SAW sabda lagi, iza da'a rajulun imra'atahu, apabila panggillah oleh suami akan isterinya, ila firashihi, pada tempat tidur dia. Suami dia panggil pada tempat tidur dia, falam ta'tihi, tiba-tiba enggan ia isteri daripada datang. Fabata ghadbanu 'alaiha, maka tidurlah suami tadi dalam keadaan yang marah, kepada suami, yang marah kepada siapa? Kepada isteri dia. Walau tidurlah suami dia tadi tu. Lalu tu bagaimana perempuan tadi? La'anat hal malaikatu, dilaknatlah oleh malaikat, hatta tusbihu, sehinggalah ke pagi esok pula. Tu dilaknat oleh malaikat. Apa maksud laknat oleh malaikat? Didoa oleh malaikat dengan doa jauh daripada rahmat Allah bagi perempuan yang enggan untuk tidur bersama-sama dengan suami tadi. Tempat tidur bukan tidur tu lah tu maknanya. Tidur yang khas, tidur yang khas. Itu setengah daripada ancaman laknat. Sebab itulah jadi derhaka dosa besar. Itu satu. Dan demikian lagi, yakni serupa dengan kata menegur suami daripada ambil kesukaan lah. Serupa pada pihak derhaka dosa besar. Demikian lagi derhaka ia perempuan, sebab keluar perempuan keluar dari batu rumah, keluar tu pula dengan tiada izin suaminya. Suami bagi perempuan, ini setengah daripada dosa besar ni. Ini kita tak rasa ni dengan perempuan ni. Jaga maknanya kita keluar daripada rumah tanpa izin suami itu derhaka. Bukan syarat minta izin. Sebab tu dia kata dengan tiada izin, bukan dia kata dengan minta izin tak. Dengan tiada izin, sama ada kita minta ataupun tidak, tak cara. Maknanya kalau kita keluar rumah, pergi kedai depan nak beli kuih tiaw, tom yum dan sebagainya, kira-kira suami aku tak marah ni. Tak apa tu. Suami dia izin walaupun dia tak minta. Ataupun maknanya dia minta dah, tapi suami tak beri izin, dia pergi juga. Waktu baru kira derhaka. Dia kata izin ni tak syarat minta. Kalau kira-kira dia pergi tubik daripada rumah, maknanya kalaulah suami dia izin walau tak minta, yang tu tak panggil derhaka. Tak panggil derhaka lagi. Tu naknya izin suami. Dan demikian lagi kata setengah daripada dosa besar juga, derhakalah ia perempuan, sebab keluar perempuan keluar daripada rumah, keluar tu pula dengan tiada izin suaminya, suami bagi isteri tadi. Keluar tu sama ada suami itu hadir ataupun gaib. Gaib bukan makna dia ngamal tarekat dan sebagainya, pahil lagi. Mana tak lagi aku tak ada di gaib tu. Nama pula tak lagi. Bukan yang mana tu. Gaib dengan makna suami tidak ada di rumah. Suami outstation tu, suami pergi mengajar tu, tak kira. Tu panggil gaib. Sebab tu dia kata bukan syarat minta izin. Kalau suami tak ada di rumah, nak minta izin ke mana? Tu kata keluar rumah. Sekira-kira kalau dah kira kita keluar tu, suami dia izin ni, tak marah aku di sini ni, tak apa, tak jadi derhaka, tak syarat minta izin. Sebaliknya, kalau kata derhaka ni, dia keluar daripada rumah, suami dia tak nak marah ni kalau di sini ni, tu baru panggil derhaka. Tu panggil derhaka.
Itu satu. Jadi tak kira lagi tu keluar daripada rumah, pakai bau-bauan dan sebagainya. Tu cah lain pula. Tu semata-mata dia keluar daripada rumah. Semata-mata keluar daripada rumah tanpa izin, tu derhaka dosa besar. Pah pula dia pakai keluar daripada rumah, watiok dengan dia dorannya, rexonanya, lagi pula ceh-ceh dengan air bau cena dan sebagainya, preston, benis piuh dan sebagainya. Tak kira. Itu dosa suku tu. Dosa suku bagi perempuan yang pakai air bauan. Tak boleh tu. Tu izin ataupun tak izin dosa tu. Itu tak boleh. Sebab Nabi SAW maknanya bagi tahu kepada kita ancaman kepada perempuan yang pakai air bau ni. Ayyumam ra'atin, mana-mana perempuan, kata Nabi SAW, tak kira isteri orang ataupun tidak, mana-mana perempuan ista'tarat, dia pakai wangi-wangian, dia pakai air bau, tak kira air bau mana sekalipun, famarrat, kemudian keluar dia, famarrat ala qaumin, kemudian dia keluar, dia lalu pada satu kaum, la yajidu min rihaha, lalu tu diciumlah, terbaulah, maknanya oleh sesuatu puak yang dia lalu di hadapan tadi tu, rihaha, akan bau-bauan yang dipakai oleh perempuan tersebut. Fahiya zaniyatun, maka perempuan itu seperti perempuan zina, kata Nabi. Apa maksud seperti perempuan zina? Yakni dosanya seperti melakukan zina. Itu dosanya bagi seorang perempuan yang memakai bau-bauan. Sebab tu tak boleh. Sebab tu haram. Walaupun nak pakai waktiok pun koda-koda lah. Koda-koda tak bau maknanya. Koda-koda tak sebagi bau hangit tiap kita tadi. Pakai koda-koda. Kalau koda pakai tadi sehingga kalau lalu bawa kepada lelaki tadi terhidu bau dia, palinglah sedap tiap dia ni. Ada hari ada sore. Kita pula balik lelaki bau, maaf mula-mula. Kali kedua sahgi. Tu haram tu bagi lelaki. Bau mula-mula dia maaf. Jangan dia ikutlah, namun dia ikut kepala apa ni, hidung kita tu dekat dengan dia, tak boleh tu. Tu haram. Tu tak boleh. Wa kullu ainin zaniyah, dan tiap-tiap mata melihat dia tu pun dosa. Habis dia dosa. Sebab perempuan tadi. Sebab tu bahaya. Tak boleh maknanya dia pakai air bau-bauan. Dia tu tak boleh dah. Orang perempuan ni aurat. Sebab tu Nabi kata al-mar'atu auratun. Perempuan-perempuan ni kata Nabi SAW, dia tu aurat. Fa iza kharajat, apabila dia keluar daripada rumah dia, istashrafaha syaitan, syaitan akan menghiasi dia. Jadi orang lelaki ni jadi teliu tengok dia. Tengok busuk pun jadi bau sedap. Sebab apa? Dihiasi oleh syaitan. Wah, busuk. Kadang-kadang kita menikah dengan dia, busuk apa mula-mula tu dia jadi bau sedap dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dihiasi oleh syaitan. Itu dikata Nabi SAW. Itu dia kena jaga ni. Ni kena jaga sikit yang jaganya. Tak banyak. Lepas tu tak ada masalah. Nikmat dalam syurga ni dipenuhi bagi perempuan. Tapi dia kena jaga atas dunia perkara-perkara yang buat jadi dosa dia tu. Ini di antaranya yang bersangkut dengan lelaki dengan suami dia. Atau keluar ia. Ini apa pada kata sebab keluar daripada rumah. Entah pada situ tu. Takdir kalamnya, demikian lagi derhakalah ia perempuan sebab keluar ia perempuan. Tu ambil situ tu. Jaga-jaga. Demikian lagi derhakalah ia perempuan sebab keluar ia perempuan kepada majlis zikir. Tak boleh nak kita rekat ni majlis zikir ni, tak kira lah di mana pun. Atau kepada majlis belajar ilmu, tak boleh juga jadi derhaka juga ni. Ilmu mana tak boleh? Ilmu yang bukan fardu ain.
tak boleh. Dengan tiada izin suami dia, tak boleh dia nak pergi kepada majlis zikir ke, kepada majlis ilmu ke. Tapi majlis ilmu yang bukan fardu ain. Ilmu fardu ain tak apa tu. Ilmu tidak fardu ain keluar dengan tiada izin suami, derhaka. Nampak macam comel tu. Nak pergi mengaji umpamanya, tapi nak pergi mengaji ilmu tak fardu ain. Tak boleh kalau suami dia tak izin. Ataupun nak pergi majlis zikir, tak boleh juga. Kerana majlis zikir itu bukan fardu ain. Maka suami dia tak bagi, dia pergi juga. Derhaka. Derhaka kalau suami dia tak izin. Maka tiada derhaka ia perempuan. Maka tiada derhaka ia perempuan. Isteri itulah murid perempuan tu keluar kerana belajar hukum haid dan nifas. Kalau dia keluar daripada rumah, pergi belajar hukum haid, pergi belajar hukum nifas, dan sekalian ilmu yang fardu ain, yang tu tak apa walau tanpa izin suami. Ini tak apa. Untuk belajar ilmu fardu ain tak apa. Masalah haid ke, masalah nifas ke, ini sekarang ni pun masalah yang bersangkut paut dengan dia, untuk dia mengerjakan maknanya dia ketaatan dia kepada suami. Ini semua fardu ain lah kan. Ini tak apa ni. Mari walaupun suami dia tak izin pun tak apa. Kata tak izin tak apa tu, tetapi yakni bahkan wajiblah atas perempuan keluar. Wajiblah atasnya atas perempuan keluar supaya belajar ia perempuan akan segala fardu ain itu. Bukan wajib nak keluar, tak panggil derhaka. Dan haramlah yakni berdosalah atas menegahkan, yakni atas suami. Mudah-mudahan ada suami tu, atas suami tu. Dan haramlah dan berdosalah atas suami menegahkan isterinya, isteri bagi suami tegah-tegah daripada keluar mana? Kerana ia isteri. Dan haramlah, yakni dan berdosalah atas suami menegahkan isterinya, isteri bagi suami tegah daripada keluar. Kata haram kita tegah isteri daripada keluar tu kerana ia isteri hendak menuntut fardu ain. Kerana isteri kita nak pergi kepada belajar ilmu fardu ain. Jikalau tiada ia suami tu alim lah. Tu kait dia tu. Syarat kata maknanya bagi isteri tu boleh keluar belajar ilmu haid, belajar ilmu nifas, belajar hukum haid, hukum nifas, belajar ilmu fardu ain itu sekiranya kaitnya jikalau suami dia tu alim. Jikalau suami dia tu tidak alim, adapun jikalau ada ia suami tu alim, sebaliknya. Kalau suami dia tu alim maksudnya kalau bab haid dia pandai bab haid, dia boleh ajar. Kalau bab nifas dia pandai bab nifas. Kalau bab ilmu fardu ain sifat 20 kitab muhimmah dia pandai. Itu panggil alim tu. Bukan makna alim pada semua ilmu fardu kifayah sekalipun, bukan. Itu maksud alim sini. Alim dengan makna kalau bab haid dia pandai bab haid. Kalau bab nifas dia pandai bab nifas. Kalau bab wudu dia pandai bab wudu. Bab kitab muhimmah dia pandai bab kitab muhimmah. Kalau suami dia alim tu, nescaya wajiblah atas suami itu pula mengajar akan isterinya, isteri bagi suami itu. Wajib atas suami dah ajar dia. Maka ketika suami dia alim dan suami dia ajar tu, maka pada ketika itu, ketika mana? Ketika suami dia alim dan suami dia tu ajar, haramlah keluar perempuan itu daripada rumah bagi suami. Lagi pula derhakalah ia perempuan manakala keluar juga. Kalau dia keluar juga haramlah dia. Jadi derhaka dah. Sebab apa? Kerana suami dia alim dan suami dia boleh ajar. Tapi kalau suami dia alim, suami dia tak sempat nak ajar, isteri dia pergi tu tak jadi derhaka. Sebab apa? Suami dia tak ajar, dia pergi juga, tak ada masalah tu. Ni suami dia alim serta ajar dia, dia pergi juga, derhaka. Tu panggil derhaka walaupun fardu ain ni. Habis
Dan jadi derhakalah pula, yakni oleh perempuan, oleh isteri. Dan jadi derhakalah pula sebab enggan ia perempuan, enggan daripada berpindah serta suami bagi perempuan. Ini sekira maknanya suami dia tak reda lah ni. Maknanya syaratnya keredaan suami semua-semua ni. Dan jika derhaka pula isteri itu sebab enggan ia perempuan daripada berpindah serta isterinya. Dia tak, maknanya suami dia ajak berpindah, suami dia, isteri dia tak sini. Asalnya duduk rumah tua, tiba-tiba suami dia ajak pindah pergi tempat lain, pergi bina rumah sendiri dan sebagainya. Dia tak sini, dia tak mahu berpindah dengan suami dia. Dosa besar, dosa besar. Dan derhaka pula, yakni derhakalah oleh perempuan lagi sebab menyelok ia perempuan, yakni sebab mengunci, menyelok dengan makna mengunci. Dan derhaka pula, yakni perempuan itu, isteri itu, sebab menyelok ia perempuan akan pintu. Dia selok pintu, dia kunci pintu, selok ketika menghendak masuk suami bagi isteri, nak masuk ketika suami dia hendak masuk kepada perempuan. Dia selok, dia tak bagi, dia kunci pintu, manakala begitu jadi derhaka lah dia. Suami dia tak boleh nak masuk ni, tak derhaka. Tak kira lah balas dan sebagainya, tak kira. Asal ke kunci pintu tu, diri kunci pintu, suami tak boleh nak masuk tu, haram dosa besar. Apatah lagi mulut dia beleber, kalau balas, kalau bergaduh mulut dia mulut bangong tu dosa suku pula tu. Dosa suku. Ni diri kunci pintu, suami tak boleh nak masuk, suami tak boleh nak tidur dengan dia tu. Tu pun derhaka dah. Mulut tu beleber dalam bilik tu pula, tu lebih lagi lah. Tu dosa suku pula, dicatat pula tu. Dosa pula, dosa menyakiti suami dia panggil. Habis. Dan derhaka pula, banyak derhaka lagi. Dan derhaka pula atas perempuan sebab minta minta tolong. Dan derhaka pula atas perempuan sebab minta isteri akan tolak perempuan tadi. Dan derhaka pula atas perempuan sebab minta oleh isteri, minta akan tolak bagi perempuan tu lah. Dia minta cerai. Ini pun setengah daripada dosa juga. Derhaka juga dosa besar juga. Kerana Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin, mana-mana perempuan sa'alat zawjaha, yang minta akan suaminya, dia minta apa? Talaqan, dia minta cerai. Dia minta cerai tu fi ghairi ma ba'si, dengan cara dengan maknanya dengan ketiadaan apa-apa sebab, dengan bukan uzur syarak. Kalau uzur syarak tak apa, adalah sebab-sebab uzur syarak tu dalam kitab munakahat sana. Kalau dia minta cerai dengan sebab tak ada sebab apa-apa uzur syarak, fa haramun 'alaiha, maka haramlah atas perempuan itu raihatul jannah, haram kepada dia untuk mahu syurga. Maknanya jauh sangat tepat dia daripada syurga tadi, sehingga tak boleh nak mahu nak syurga. Ini bagi perempuan yang minta cerai tanpa sebab ni. Dengan tanpa sebab diuzurkan oleh syarak. Kalau sebab diuzur tak apa tu, tak apa, tepuh tolak tak boleh berlaku tu. Apa cerahlah kahwin, cerahlah kita, apa bayar dulu berapa mas kahwin, 50,000, kita bayar 20, kita bayar, tu tepuh tolak. Tu haram, tak mahu syurga bagi. Tu tak boleh tu. Bahaya, jangan kecek benda begini ni, bahaya. Kita suami pun kuasa diri kita jangan berjumpa, balas segala mana pun jangan duduk maknanya mudah nak bercakap dengan tolak-tolak ni. Jangan, bahaya. Ada 3 saja, ada 3 tali hayat, habis tu habis. Ini dosa besar.
Dan derhaka pula sebab masam mukanya muka isteri. Bukan besi muka suami isteri dia tu masih dok ni. Ni muka molek tapi jadi masih. Awak muka masih. Bukan asal muka dia masih tu tak apa tu. Mana dia memaksa sok muka. Muka kahwin kini dah dia. Tu tak apa. Dan derhaka pula sebab masam mukanya muka isteri. Bila dia masam tu, kemudian daripada bersih perempuan. Di sini ada dua takrir dulu. Yang pertama begini. Dan derhaka pula sebab masam mukanya muka isteri. Bila dia masam tu, dia bermasam muka tu, kemudian daripada bersih perempuan. Dan kemudian maknanya selepas daripada muka dia molek, tak ada gapo-gapo dia. Tak ada gapo-gapo dia. Tiba-tiba pagi masam muka, tiba-tiba amal buat cetung muka, ada hak dia. Asalnya tak. Asalnya biasa-biasa ya dia duk kecek dengan kita molek. Tiba-tiba dia buat masam. Tu dosa besar. Tu sah takrir. Takrir yang kedua, kata guru yang keduanya, kemudian daripada bersih perempuan dengan maknanya setelah dia bersih daripada haid. Tu gitu tu. Tadi kemudian daripada bersih muka perempuan dengan maknanya asal molek. Lepas tu buat masam kepada kita, derhaka. Ataupun bersih perempuan itu daripada haid. Rujuk situ. Takrir kedua. Maknanya kalaulah dalam haid perempuan itu muka masam, makna muka masam suami dia nak sentuh tempat haram tadi dulu lah, antara pusat hingga lutut. Dia nak sentuh suami dia, nak sentuh dia, nak jamuh dia kawasan yang diharamkan, dia buat muka masam. Itu tak apa. Itu tak apa tu. Kerana dia tu duduk dalam keadaan haid dan nifah tadi. Tempat haram untuk disentuh oleh suami. Maka dia muka masam ketika tu. Muka masam maknanya dia tak bagilah. Kinayah daripada tak bagi. Itu tak apa tu. Ini kalau tak boleh ni lepas daripada cuci dah, bersih dah dia. Tiba-tiba dia buat muka masam lagi pada suami dia. Itu dosa besar habis. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya, suami perempuan itu, yakni kata banyak tu, itu tersebut di dalam kitab fiqh. Wallahu a'lam wa ilmuhu, akan kita sampai situ. Dan lagi beberapa banyak lagi perbuatan yang jadi derhaka perempuan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa a'lam. Bismillah.